Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Suara kita, hak kita, Syahrir dan juga Fazli kembali. Kembali berdua Kembali berdua setelah keseorangan kan. Kesian tengok Syaril Oi, janganlah tinggal lagi. Okey, insya-Allah lah. Seorang-seorang dia rasa sunyi sikit. Ya ke? Tapi okey je tengok kan. Okey, tapi alhamdulillah dapat sekali lagi kami berdua bersama dengan anda, suara kita hak kita pada malam ini. Dan yalah, tadi pun kita dah tengok promo suara kita hak kita dah tahu dah sedikit sebanyak apa yang akan kami bawakan perkongsian untuk anda pada malam ini. Dan kita menjurus kepada insurans, tapi insurans kita pada hari ini kita fokuskan kepada insurans motor. Okey, baik. Ini penting juga sebabnya pada 1 Julai 2017 nanti, tengok bulan berapa? 8 Mei, bulan 6, bulan 7. Oh, dah tak sampai 2 bulan lagi. Maka dikatakan pada 1 Julai nanti akan ada pengiraan baru untuk tarif kenderaan atau tarif insurans bermotor. Penting. Bermotor ni bukan motosikal saja. Semualah. Yalah, nama je motor kan. Lori lah, yang ada motor. Semua van kan. Okey, penting untuk kita tahu pengiraannya. Tarif baru dia pengiraan baru. Maksudnya mungkin baru. akan ada tarif yang berbeza lah. Jangan tanya banyak sangat. Tanya tetamu. Yalah, seperti mana kita tahu bahawa kalau kita beli kereta, insurannya pada permulaannya mengikut harga kereta pada waktu ketika itulah. Tapi macam saya sendiri pun bergantung jugalah kepada duit kita sebenarnya. Macam kan kita nak renew Rotek insurans setahun kan. Kadang-kadang kita tengok juga harga pasaran kereta tu macam mana. Tapi kalau ada di antara kita mungkin kewangan kita tidak mencukupi pada waktu itu, berkemungkinan kita boleh tengok waktu pasaran harga kereta tu macam mana kan. Kita boleh macam tu, kita boleh ambil, kita boleh ada pilihan-pilihan lah. Tapi adalah lebih elok sebenarnya kalau kita nak ambil insurans tu kena ikut harga pasaran kereta tersebut. Sebab takutlah nanti kalau hilang ke ataupun sepanjang ambil insurans bawa kereta pernah guna tak insurans ataupun pernah tuntut tak? Tak pernah. Saya banyak kali dah, tapi untuk cermin. Cermin. Penting tu, bayar berapa puluh ringgit tapi kita boleh tuntut cermin yang harganya mahal juga. Yang cermin tu kadang-kadang kalau kita nak renew pun kadang dia tanya juga. Sebab insurans cermin tu kadang pilihan untuk kita kan, sama ada kita nak ambil ataupun tak. Itulah dia kan. Tapi kalau insurans berkenaan dengan kalau hilang tahu kan, hilang satu. Tapi kalau misalnya kata kerosakan ataupun bencana alam, macam mana pula kan? Okey, baik. Jangan tanya saya. Kita tanya tetamu kita kerana beliau akan berkongsi banyak benda. Anda semua kalau boleh salin, kalau tak boleh salin tak apa, kita ada siaran ulangan nanti. Kat YouTube boleh tengok. Kat YouTube boleh tengok juga. Jadi jangan ke mana-mana. Awal-awal kita nak bagi tahu kalau telefon kita taliannya 03-2282-3043 dan kalau nak telefon minta tutup TV sekejap, lagi jauh sikit daripada TV sebab kalau nak dengar suara nanti dia susah. Betul. Okey, kita bagi tahu awal-awal. Dan juga senang sekali komen di Facebook kita lah, suara kita hak kita. Ya, betul. Okey. Dan untuk waktu ini apa kata kita saksikan bikisan khas. Yalah, seperti mana kita tahu bahawa tajuk kita pada hari ini pasal insurans. Tajuk kita untuk bikisan ini adalah adakah anda dilindungi? Dalam kehidupan yang sentiasa berubah dan tidak menentu, adalah penting bagi kita untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari perkara-perkara yang tidak diingini dan tidak dapat dielakkan. Namun begitu, masih ramai lagi individu di Malaysia yang tidak mengetahui kepentingan insurans dan takaful dalam kehidupan. Malah ia sepatutnya perlu diutamakan di dalam perancangan kewangan bagi melindungi diri dan ahli keluarga sekiranya ditimpa sebarang kesulitan, terutamanya yang melibatkan kemalangan dan kesihatan. Banyak syarikat insurans yang sedia ada menawarkan pelbagai jenis polisi sehinggakan pelanggan menjadi keliru dan tidak memahami sepenuhnya ciri-ciri dan skop pelindungan yang ditawarkan. Terdapat dua jenis insurans utama, iaitu insurans hayat dan insurans am. Kedua-dua jenis insurans ini mempunyai polisi yang berbeza dan melindungi perkara-perkara yang berlainan. Risiko yang dilindungi insurans hayat adalah kematian dalam tempoh polisi, pendapatan semasa persaraan, penyakit, hilang upaya. Produk utama insurans hayat termasuklah polisi seumur hidup, polisi endowment, polisi berkaitan pelaburan, polisi annuity dan polisi perubatan dan kesihatan. Risiko yang dilindungi insurans am adalah kerugian harta benda, contohnya kecurian kereta atau kebakaran rumah, liability yang wujud akibat kerosakan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh anda, kematian akibat daripada kemalangan atau kecederaan. Produk utama insurans am termasuklah polisi motor, polisi kebakaran dan empunya rumah serta isi rumah, polisi kemalangan diri, polisi perubatan dan kesihatan.
Setiap syarikat insurans di Malaysia dipantau oleh Bank Negara Malaysia dan lain-lain badan pertubuhan bagi memastikan tiada sebarang penipuan berlaku. Hakikatnya, ramai pencarung insurans kurang jelas dan kurang memahami polisi yang ditawarkan sebelum menandatangani sebarang urusan berkaitan dengan polisi insurans. Apabila ia berlaku dan pelanggan gagal dalam tuntutan, mereka beranggapan syarikat insurans telah menipu mereka. Adalah menjadi satu kesalahan dari segi undang-undang Malaysia jika ejen insurans yang bertanggungjawab tidak memberitahu perkara-perkara penting sebelum meminta pelanggan menandatangani borang daftar insurans. Melindungi hak-hak dan kepentingan anda. Apabila anda ingin membeli sebarang polisi insurans, hanya berurusan dengan pengantara yang berdaftar atau berlesen. Berikan maklumat anda secara jujur dan serahkan fakta-fakta penting. Jangan terpedaya dengan pujukan untuk melupakan polisi yang sedia ada untuk membeli polisi insurans yang baru. Jangan menandatangani borang kosong atau apa-apa dokumen yang anda tidak fahami. Pastikan anda memahami produk yang anda ingin membeli, baca manfaat dan syarat-syarat polisi dengan teliti dan bandingkan dengan produk lain. Dapatkan resit sebagai bukti pembayaran premium. Selain insurans yang melindungi individu, kita juga telah didedahkan dengan kepentingan insurans kenderaan atau polisi motor yang diletakkan di bawah kategori insurans am. Memiliki insurans tersebut adalah mandatori atau wajib di negara kita bagi setiap kenderaan bermotor. Tidak hairanlah ia dikategorikan sebagai jenis insurans yang terbesar di negara kita. Ia penting untuk difahami memandangkan peningkatan jumlah pembelian kenderaan di Malaysia semakin meningkat setiap tahun. Pengguna atau pemilik kenderaan, terutamanya bagi mereka yang baru memiliki kenderaan sendiri, perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan insurans motor. Apakah yang perlu diambil perhatian semasa membeli insurans motor? Ikuti Suara Kita Hak Kita, kupasan lanjut bersama tetamu di studio. Ya, betul. Kupasan lanjut bersama dengan tetamu di studio. Jadi sekarang ni Syaril, kita nak bagi tahu kepada anda semua, sekarang kita tak tahu bila rotek kereta kita akan mati. Kebiasaannya kita tahu bila dah ada buat roadblock apa semua, baru kita tahu dah mati. Tak perasan kan. Tapi mulai saat ini cek bila tamat tempoh rotek anda, dan kalau anda nak renew insurans anda kena tahu dekat mana yang anda nak renew insurans tu, dekat siapa sebenarnya, insurans apa yang anda ingin beli tu. Kadang-kadang ni kita macam saya ni kadang, minta maaf lah nak cakap kan, saya ni pun kadang bagi duit je Syaril. Bagi duit saja, macam nak renew insurans kan, bagi duit saja, tapi saya tak tahu cover apa sebenarnya, apa hak saya tak tahu sebenarnya. Nanti andai kata kalau berlaku sebarang kemalangan ke, sebarang kejadian ke, barulah tergege nak cari polisi apa cover ke tak. Jangan jadi macam saya lah. Apa? Jadi baguslah saya hari ni kan. Sendiri cakap untuk diri sendiri tak apa. Jadi saya kena dengar betul-betul. Kena dengar betul-betul Fat. Okay, tak faham tanya. Betul. Okay, baik. Okay. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan seorang yang amat tepat untuk berbicara mengenai isu ini. Kita ada Konvenor Persatuan Insurans Am Malaysia, Jawatan Kuasa Kecil Pendidikan dan juga Pembangunan Sumber Manusia, Tuan Zainuddin Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi duk sembang-sembang banyak betul benda yang tuan nak kongsikan hari ini. Baik, sebelum kita nak panjang lebar sampai ke soalan-soalan di Facebook dan juga soalan-soalan penonton nanti, kita nak tahu dulu secara awalnya makna di sebalik tarif insurans motor ni dulu tuan. Okey, terima kasih saudara Syaril dan Fat. Mungkin saya jawab dulu pertanyaan saudara Fat yang mana? Yang rotek tamat tu kan. Selalunya lazimnya rotek akan tamat sekali dengan tarikh insurans. Betul. Kalau insurans lupus, rotek pun lupus. Dan apa itu tarif soalan yang kedua tadi kan. Sebenarnya hidup kita ni penuh dengan tarif. Kita ada tarif elektrik yang kita tak sedar pun. Kita ada tarif income tax pun ada cara penggiraan. Kita ada tarif air dan kita ada tarif insurans. Jadi tarif-tarif ni sebenarnya adalah kaedah penetapan harga yang dibenarkan oleh kerajaan. Tarif motor ni pula dah digubal pada tahun 1978. Jadi saya tak tahu 78. Okey, 10 tahun lepas tu baru saya ada. Jadi kita tak pernah tukar. Tak pernah tukar. Cara penetapan premium, kalau saya boleh kupas secara ringkas, adalah berdasarkan nilai yang diinsurankan dan juga kuasa kuda ataupun cubic capacity untuk kenderaan
kenderaan kita. Jadi dia tidak mengambil kira faktor siapa pemandu, kereta apa, di mana tempat tinggal, ataupun ada tak sistem anti kecurian. Dia tak ada. Ada jadi kadar penetapan ni adalah satu yang dah lama. Jadi ini yang kita akan tukar, kerajaan akan tukar pada 1 bulan Julai 2017. Okey. Ada juga persoalan siapa yang mengawal tarif ni? Kita adalah industri, kita ada Persatuan Insurans Am yang saya hadir pada malam ini mewakili Persatuan Insurans Am. Kita ada Takaful, Persatuan Takaful. Dan industri kita dikawal selia oleh Bank Negara. Jadi secara khususnya yang mengawal harga adalah kerajaan melalui kawal selia oleh pihak Bank Negara. Baik Tuan, sebelum kita nak berbicara mengenai apa yang akan berlaku pada 1 Julai nanti, pengiraan baru, kalau kita boleh imbas dan juga bagi tahu para penonton pengiraan dan juga mungkin bagaimana premium insurans itu dikira dan juga dijual kepada pembeli ketika ini. Saya dah kupas sedikit tadi. Ketika ini selalunya orang akan sebab tarif ini adalah satu benda yang kita ambil mudah. Jadi kita pun tak tahu macam mana pengiraannya. Tanya kami pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Selalunya kita outsource kepada ejen kita. Kalau kita beli kereta, mungkin salesman tu boleh membuat pengiraan. Mungkin wakil insurans selagu wakil insurans juga. Jadi selalunya kita nak kereta je. Kalau boleh kita nak dah bayar duit kan apa bank dah approve tu, kita nak buat balik cepat-cepat. Buat jelah insurans cepat-cepat. Jadi kita tak fikir dengan syarikat insurans mana. Bagaimana premium dikira. Jadi sebab premium ini kalau diikutkan dengan tarif, di mana jua polisi dibeli, premium adalah sama ketika ini. Jadi tidak ada insentif kepada pelanggan-pelanggan untuk membuat perbandingan. Sekarang ni sama? Sama. Tidak ada insentif. Dan juga skop perlindungan pun tarif. Salah satu skop tarif adalah polisi perlindungan itu adalah standard. Jadi tidak ada insentif untuk pelanggan-pelanggan yang lebih savvy untuk membuat macam saudara Syaril mungkin nak buat perbandingan. Sebabnya di mana dibeli juga harganya adalah sama. Tapi ini akan diubah come 1 hari bulan Julai 2017. Yang itu kita nak berbicara kejap lagi lah. Apakah perubahan-perubahan yang akan berlaku pada 1 hari bulan Julai. Bila Tuan cakap sama tu, maksudnya apa kebaikan dan juga mungkin kelemahan sistem yang lama disebabkan itu akan ada pertukaran? Itulah soalan yang baik. Saya buat perbandingan. Seandainya Syahril adalah pemandu yang berhemah. Kita bagi contoh tidak ada saman, speed trap, always mengikut kadar laju, speed limit. Fad pula adalah orang yang lebih agresif. Dia ganas ya? Dia banyak saman. Dia melanggar traffic light, saman. Allah Fad. Jadi kalau mengikut tarif yang lama, kalau seandainya menggunakan kenderaan yang sama premiumnya adalah sama. Sekiranya kereta yang dibeli pada tahun yang sama, kuasa kuda yang sama, dan nilai insurans yang sama, tidak ada perbezaan antara Fad dan juga Syaril. Ini adalah satu yang tidak sama Tidak adil buat yang baiklah. Dan tidak ada insentif untuk pengurusan risiko. Memandu secara berhemah contohnya. Itulah ada keadaan yang sekarang inilah tarif yang lama.
Okey, baik. Maksudnya daripada tahun 78 sampai 2017 ini itulah cara yang kita itulah cara pengiraan. Disebabkan itu di segi pelanggan tidak ada insentif untuk membuat perbandingan. Dari segi syarikat insurans pula tidak ada insentif untuk membuat inovasi kepada produk. Sebab produknya adalah produk yang tarif, skopnya adalah sama. Mungkin tidak ada insentif untuk lebih customer focus, lebih value added, menambah nilai produk-produk. Sebab produk yang ada itu adalah standard. Jadi kalau dipikirkan ini adalah tidak diguna pakai di negara-negara maju. Even di Asia Tenggara, kita adalah agak ketinggalan, Syaril. Dari segi sistem pengiraan tu. Kerana di Indonesia dan negara-negara besar seperti Indonesia, Singapura, even di negara Thai, tarif tidak wujud lagi. Tarif ini adalah satu kaedah pengiraan premium yang tidak berapa sesuai untuk masa sekarang dan di masa akan datang. Jadi negara luar bagaimana sistem penyediaan insurans mereka? Yang itulah tajuk saya rasa yang kita nak kupas sedikit. Cara pengiraan baru bila sampai 1 hari bulan Julai 2017. Kaedah-kaedah pengiraan premium adalah berdasarkan kepada risk exposure. Bermaksud kalau FAD tadi saya gunakan andaian itu exposure-nya mungkin lebih tinggi. Jadi dia akan menarik harga yang mungkin ada diskriminasi antara saudara Syaril dan juga saudara FAD ya. Jadi akan memberi insentif kepada Syaril untuk terus membuat penjagaan kenderaan, maintenance yang bagus, tidak melanggar undang-undang jalan raya, tidak punya saman. Okey. Maksudnya yang saya faham sebelum insurans itu dijual ataupun kita pelanggan mengambil insurans, maka pihak insurans akan memeriksa secara keseluruhan dulu. Ada pihak syarikat-syarikat insurans ada sekarang ini sebenarnya saya kalau boleh ke belakang sikit ya. Langkah untuk menghapuskan ataupun mempertimbangkan kadar pengiraan premium yang baru telah mula diperkenalkan oleh Bank Negara semenjak tahun 2003. Ada banyak perbincangan ke arah itu. Mengambil kira faktor kesesuaian waktu untuk diperkenalkan, kesediaan syarikat-syarikat insurans, dan juga berbagai-bagai benda yang lainnya yang harus dipertimbangkan oleh Bank Negara. Jadi sudah ada persediaan untuk memperkenalkan tarif yang baru. Jadi kalau cara pengiraan premium yang baru balik semula tu, kita akan mengambil kira faktor umur, faktor jantina pun juga, sebab di setengah-setengah negara maju yang mengambil kaedah yang sama, selalunya mungkin Malaysia kita tak tahu lagi, pemandu wanita adalah lebih kurang berisiko. Kurang berisiko perempuan. Kurang berisiko. Maksudnya insurans dia orang lagi murah lah. Sepatutnya. Sebabnya mungkin ada orang cakap dia kurang risiko tapi dia memberi risiko. Betul. Itu adalah mungkin yang fakta yang kita perlu semak. Tapi di negara-negara maju ini adalah satu benda yang telah menjadi dasar kepada pengiraan premium. Wanita, umur, jantina tadi, dan jenis kenderaan. Jenis kenderaan bila tidak dipakai, tidak dipandu, kenderaan itu akan disimpan di mana. Contohnya kalau di gated community, mungkin ada security yang ni. Sebab risiko kecurian kenderaan adalah
antara yang paling tinggi di dunia ya. Malaysia ni adalah antara yang paling tinggi di dunia. Kecurian kenderaan. Kecurian kenderaan adalah yang paling tinggi di dunia. Dahsyat, ya Allah. Kalau mengikut laporan yang saya baca, mungkin ke-6 tertinggi di dunia. Ke-6 tertinggi dunia. Satu hari saya diberitahu ada lebih kurang 60 kenderaan dilaporkan dicuri di negara kita. Ya Allah. Okey, baik Tuan. Banyak lagi fakta-fakta yang Tuan nak kongsikan. InsyaAllah kita berikan ruang untuk Fad. Tengok-tengok di Facebook dulu, Fad. Boleh? Okey. Ada beberapa soalan di Facebook ni dan Cik Zainuddin akan jawab selepas ini. Okey, kita gantung soalan ni ya. Tadinya soalan daripada Khalid Ahmad Zahari katanya, kenapa dikenakan loading sehingga melebihi 100%? Kenapa NCD untuk pemandu setakat 55% sahaja tetapi loading yang dikenakan melebihi 100%? Kenapa dikenakan PA dan insurans kebakaran dan kecurian pada insurans kenderaan? Itu soalan yang diajukan oleh Khalid Ahmad Zahari yang akan dijawab oleh Encik Zainuddin selepas kita berehat seketika. Hak kita pada malam ini kita membincangkan tajuk berkenaan dengan insurans motor melindung ataupun membohong. Okey, sebelum kita berehat seketika tadi, Cik Khalid ada mengajukan beberapa soalan kepada Encik Zainuddin. Okey, silakan. Terima kasih, Jad. Sebenarnya syarikat insurans seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi, kita menggunakan pakai kaedah pengiraan premium mengikut tarif. So apa pun loading ataupun kenaikan premium 100% adalah berdasarkan kaedah tarif ya. Jadi selepas ini tidak ada lagi. Sebab pelanggan harus bijak membuat perbandingan. Sekiranya ada satu pihak memberi loading, satu pihak lagi mungkin memberi diskaun, faktor-faktor diskaun. Okey. Jadi kita harus membuat perbandingan. NCD ataupun no claim discount sebanyak 55% akan kekal selepas 1 hari bulan Julai. Jadi kita harus membuat perbandingan. Sekiranya syarikat insurans kita tidak berapa sesuai, yang kita boleh merubah. Kita boleh bertukar kepada syarikat insurans yang lain. Dapatkan hikmat nasihat dari syarikat-syarikat insurans, ejen-ejen yang bertauliah dan sebagainya. Jadi kita harus membuat pilihan yang bijak. Yang ketiganya itu ada rider kononnya nak membeli insurans ni harus membeli PA. Itu adalah selepas ini kita boleh buat pilihan. Sebab selepas 1 hari bulan Julai, kita selain mendapat polisi motor insurans, syarikat insurans juga mungkin akan membuat beberapa perubahan ya kepada produk. Kita tak tahu lagi pengiraan premium. Ada produk-produk lain yang akan dikemukakan sebagai rider. Jadi kita harus mengamalkan need base. Okey. Maksudnya kalau kita tak perlu, kita jangan. Kita tak perlu. Dan apakah sekiranya kita tak nak, apakah pengurangan daripada premium itu? Itu 1 hari bulan Julai kita ke era yang baru. Kita perlu membuat pilihan yang bijak. Baik, menjawab soalan kepada Encik Khalid tadi. Kepada para penonton yang mungkin baru saja buka TV1, kita bercerita pasal insurans bermotor yang mana pada 1 Julai nanti kurang 2 bulan lagi pengiraannya akan berlainan. Kita sebut 1 Julai pengiraan baru, tapi insurans yang dah sedia ada yang mungkin tamat selepas 1 Julai dia tak berubah ke 1 Julai ada pengiraan baru untuk semua. Tak ada. Dia akan continue, dia akan terus sampai tamat. Baru mungkin bila pembaharuannya akan dibuat selepas tamat lah. Jadi tidak apa-apa yang berlaku. Kalau tak bukan perlu semua buat nak kena apa-apa. pergi. Tak perlu buat apa-apa dalam sesiapa yang mempunyai polisi dia masih enforce ya. Masih berkuat kuasa. Teruskan. Lepas tu bila kita sebut pasal tarif ni, orang kita ni pandangan skeptikalnya bila ada perubahan tarif, alamak tarif akan naik. Kita kena faham awal-awal. Kita tak boleh sebut naik ataupun turun. Ia bergantung kepada faktor yang Tuan maklum tadi. Ya, betul. Jadi kita mungkin kita memberi kuasa kepada pengguna.
kita kalau mau dinilai sebagai profil yang berisiko rendah. Jadi kita ambil kira perkara-perkara yang saya sebutkan tadi ya. Di mana kita simpan kereta kita, mungkin kita memasang anti-theft devices ataupun alat pencegahan kecurian ya, yang sedia ada di pasaran. Mungkin kita mengamalkan pemanduan defensif instead of offensive. Jadi pihak insurans akan mengambil kira semua faktor-faktor ini. Oh, bila tuan bercerita macam tu kan, saya boleh bayang jugalah maklumat yang akan pihak insurans dapat nanti tu. Sebab kalau sekarang macam saya beli insurans sekarang ni, saya tak perlu berjumpa, sekadar online dan dia uruskan semuanya, bayar melalui online, tak perlu berjumpa, sekadar itu saja gini. Maksudnya 1 Julai nanti, maklumat-maklumat kita ni macam mana pihak insurans nak dapat? Kita syarikat insurans mempunyai database yang lengkap ya. Mungkin saya boleh berkongsi di pihak Persatuan Insurans Am, PIAM. Kita mempunyai satu anak syarikat ISM. ISM menyimpan data-data pengguna. NCB, claim, kecurian, semuanya ada disimpan. Jadi pihak penanggung-penanggung insurans mempunyai sumber maklumat berkenaan dengan kenderaan tersebut, pernah ada kemalangan. Rekod lampau pun ada. Ada. Okey, ia bergantung pada situlah. Dan juga contohnya tadi macam jantina, pekerjaan. Pekerjaan pun mengambil sebab separuh orang yang bekerja malam, balik pagi, risikonya lagi tinggi. Separuh yang dalam bidang jualan contohnya 8 jam bawa kereta, mungkin risikonya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan guru yang duduk di Gembau, mengajar di sekolah di Gembau contohnya, 5 minit pun dah sampai ke sekolah. Jadi kereta di parking di sekolah, ada security di rumahnya, di kawasan kampung. Memang tidak ada kes kecurian. Itu adalah profil yang bagus ya. Syarikat insurans mungkin akan memberi diskaun kepada faktor-faktor inilah. Jadi dia ada konsep equitable pricing, harga yang sama mengikut kadar exposure risiko antara pelanggan A dan juga pelanggan B. Okey, baik. Terima kasih Tuan atas penjelasan dan juga apa yang Tuan kongsikan sangat terperinci tadi. Fat, kita nak tengok juga di Facebook, nanti marah laman maya kita ni. Itulah. Okey. Ada juga beberapa soalan yang saya ambil daripada Facebook ini. Kali ini datang daripada Bro Willy. Okey, Bro Willy. Okey, Bro Willy, ni saya nak tanya soalan awak. Okey. Sekiranya kereta yang sudah habis hutang bank mengalami kemalangan dan juga total loss, apakah bentuk tuntutan insurans yang boleh dia buat? Tuntutan insurans. Tuntutan insurans selepas kereta mengalami total loss itu, dan juga kereta tu dah habis hutang dengan bank. Apakah jenis tuntutan insurans yang dia boleh buat? Sekiranya dia saudara apa tadi tu yang Bro Willy. Bro Willy. Okay, Bro Willy ya. Kalau kita dah habis bayar hutang bank dan kita mempunyai polisi komprehensif ya. Selalunya kita bila kita dah habis hutang, kita tukar kepada third party. Betul. Jadi kalau kita masih mempunyai polisi yang komprehensif, sama. Kita masih mempunyai peluang untuk membuat tuntutan total loss. Sekiranya pihak penyelaras tuntutan ya, ataupun loss adjuster membuat recommendation untuk total loss. Sebab kenderaan yang tak boleh dah beyond economic repair, dipanggil beyond economic repair, kita akan membuat tuntutan, menyelesaikan tuntutan secara total loss. Sekarang ni walaupun NCD sedikit saja tuntutan yang mereka nak tuntut, NCD akan hilang sepenuhnya ataupun macam mana? Habislah. Habis terus kan? Habislah. Itulah, ada juga di Facebook ni yang macam tak puas hati jugalah kan. Walaupun tuntutan yang mereka nak tuntut tu sikit, tapi
hilang terus. Adakah 1 Julai nanti kita akan tahu jadi sesuatu yang lain? kita harus membuat pilihan-pilihan yang bijak. Sekiranya kita membayar premium kenderaan sebanyak katalah RM2,000 selepas NCB ya. Jadi kalau kita punya tuntutan sebanyak RM1,000, jadi kita mungkin tidak mau membuat tuntutan ya. Sebab kalau kita buat tuntutan, memang insurans company akan membuat pembayaran tuntutan, tetapi habislah kita punya 55% NCB itu. Jadi pilihan kita membuat pilihan. Jadi nasihat saya, kita bayar sendiri, dan kita mempunyai faedah NCB dengan polisi kita. Jadi jangka masa panjang kita lebih beruntung. Ya. Baik, kena pandai buat pengira awal lah, kena pandai buat pilihan lah. Ya, baik, kita juga sempat membual orang ramai mengenai pemahaman mereka terhadap insurans. Jadi jom kita dengar dulu. Tak pernah ambil insurans. Belanja bulanan tak cukup. Saya pun sebab tak tahu yang mana yang sesuai kan. Kita tak tahu nak ambil yang mana. Ya, pernah sejak saya habis belajar, bila start working, saya dah mula ambil insurance lah. Life and also personal accident, but the most important is the life one lah yang saya ambil. Okay, untuk saya, because I think untuk protection for individu and also for my untuk keluarga, sebab we never know apa yang akan berlaku in the future, right? So I think that one is beneficial lah untuk family. Yeah. Sekarang ni saya tengok banyak masalah sebab mula-mula dia orang janjikan benda yang betul. Lepas tu bila anda kata terjadi satu hal, and then kita pergi claim, macam-macam dia cakap. And then kena proses ni lah, proses tu lah. Sebab tu kita tak buat. Keinginan tu memang ada, sebab tu keperluan masa akan datang kan. Tapi buat sementara ni, saya hold dulu lah. So untuk family, saya akan buat yang lain lah nanti. Saya akan cari yang terbaik lah. To my understanding, when you want to purchase an insurance, you have to really understand like what are the sickness that you can able to claim. A lot of people they complain about if let's say they got hospitalized and they can't get anything from the insurance company, or they waited for too long. So all these, I think they can verify first before they want to buy, because a lot of people got misunderstood. And also a lot of agents, when they try to approach people to buy insurance, they tend to miscommunicate with the clients. Yeah. Okey, baik, itu mengenai insurans. Ada yang memberi pandangan mengenai insurans hayat lah. Betul. Lebih ramai insurans hayat. Dan Tuan kata tadi insurans hayat dekat Malaysia berapa ramai yang ambil tadi? Mengikut penetration rate yang terbaru, lebih kurang 55% lah. 55%. Maksudnya ada 45% yang tak ambil insurans. Tak ambil insurans. Ini insurans hayat lah, or life insurance. Kalau dibuat perbandingan dengan negara maju, contohnya di Jepun ya. Penetration insurans adalah sebanyak 300%. Maksudnya satu orang mempunyai 3 polisi. Ya Allah. Kita kalau 100 orang di Malaysia hanya 55 orang yang ada polisi. Ya Allah. Kalau di Jepun tu satu orang ada 3 polisi. Dahsyat, jauh punya angka kita dengan mereka. Mungkin tahap pemahaman keperluan insurans di setengah-setengah negara lebih mendalam lah. Okey, baik. Fat nak baca soalan tapi kena ambil dia pemanggil dululah. Betul. Jom kita angkat pemanggil. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Gafar ya? Ya, saya. Okey, Encik Gafar. Mungkin ada soalan yang ingin diajukan tentang insurans pada malam ini, silakan. Pasal insurans ni saya nak tanya pasal simple aja lah. Sebab kalau macam saya pemandu biasa yang memang tak ada buat apa-apa kesalahan setakat ni lah. And then tak ada buat claim, tak ada buat apalah. Ni saya refer kepada motor kereta lah, tak kira lah. Memang tak ada rekod macam tu lah. So lepas 1 Julai ni, bila saya buat insurans ni, dengan rekod saya ni, ada kemungkinan naik ke turun? Itu saja soalan saya. Okey. Baik, terima kasih. Bila Cik Gafar tanya macam tu, saya boleh bayangkan
penonton kita sudah mula faham bagaimana pengiraan-pengiraan. Maksudnya mereka dah mula alert lah, dah mula bersedia kepada apa yang akan berlaku pada 1 Julai. Tanya Cik Ghaffar tadi, naik ke turun? Mungkin saya tidak boleh memberi jawapan yang spesifik ya. Sebab saya harus mengambil kira sebagai syarikat insurans contohnya pekerjaan Cik Ghaffar, umur Cik Ghaffar, di mana Cik Ghaffar tinggal, jenis kenderaan. Sebab ada jenis-jenis kenderaan yang saya tak boleh sebut sini adalah amat berisiko tinggi. Dia tak boleh sebut mungkin nanti kalau tak habis memilih kenderaan. Sebab kita harus tahu kenderaan mana yang berisiko tinggi. Jadi mungkin pihak Persatuan Insurans atau pihak-pihak yang berwajib boleh memberi penerangan-penerangan statistik kecurian kenderaan. Sebab kita harus berlaku adil kepada pengguna-pengguna. Sebelum kita nak membeli kereta, mungkin kita harus membuat penilaian kereta yang kita beli ni adakah berisiko tinggi ataupun tidak di sisi mata syarikat-syarikat insurans ya. Jadi itu adalah perkara yang perlu kita berkongsi dengan pelanggan-pelanggan. Jadi soalan tadi sekiranya Encik Ghaffar mendapat semua ratingnya turun, tinggal di Gembau contohnya, again bekerja sebagai guru. Mungkin sebab sekarang ni dia membayar premium sama dengan Fad ya. Fad tinggal di Subang Jaya contohnya, tempat yang berisiko yang lebih tinggi contohnya, kes kecurian lebih besar. Jadi besar kemungkinan Cik Ghaffar akan mendapat premium yang lebih rendah. Berbanding dengan Cik Fad. Wow, jadi menjawab soalan saudara Ghaffar seketika tadi. Baik, Fan nak baca soalan Facebook tadi? Okey, ni soalan Facebook ni saya ambil daripada Nur Iza Damia, dan kalau Syaril tengok di Facebook banyak sebenarnya soalan Nur Iza Damia ni. Saya rasa ada lebih daripada 5 soalan yang diajukan, tapi saya pilih satu je lah kan. Sebab banyak sangat. Okey, ini soalan dia. Mengapakah kerajaan membenarkan syarikat insurans dan takaful am menaikkan loading? Mengenakan loading ke menaikkan loading ni saya tak tahu ni. Berdasarkan umur pemandu yang terlalu muda dan tua, usia kereta melebihi 7 tahun dan lain-lain, dengan anggapan berisiko di atas jalan raya, tetapi melalui pandangan dan tinjauan semua berdasarkan sikap pemanduan masing-masing, terutamanya melibatkan kenderaan. Itu bila kita cakap faktor-faktor yang Tuan katakan tadi, maka akan timbul banyak persoalan yang bersifat itu subjektif kata mereka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Nur Iza sebab dia menunjukkan dia faham apa yang akan berlaku selepas 1 hari bulan Julai 2017. Pada pendapat saya, syarikat-syarikat insurans mereka adalah dikawal selia oleh Bank Negara. Jadi mereka tidak boleh dengan sewenang-wenangnya menaikkan harga tanpa sebab-sebab yang munasabah. Cara pengiraan premium adalah berdasarkan fakta, adalah berdasarkan risk exposure. Ini adalah berdasarkan pengalaman syarikat itu sendiri dan juga industri secara keseluruhannya. Jadi kalau ada syarikat insurans yang tidak membuat penilaian yang bagus, dia akan kehilangan pelanggan. Sebab ada syarikat lain. Sebab bila 1 bulan Julai ada persaingan antara syarikat-syarikat insurans. Sebab sekarang tidak ada persaingan. Jadi ini adalah lebih baik untuk pelanggan-pelanggan. Jadi again saya nak cuba tekankan, kita harus menjadi pelanggan yang bijak. Kita harus membuat perbandingan. Adakah kita ditawarkan dengan harga yang berpatutan? Kalau sekarang harga itu sama, servis itu lebih kurang sama, innovation itu adalah lebih kurang sama. Tapi selepas 1 hari bulan Julai adalah berbeza antara satu syarikat insurans ke satu lagi syarikat insurans. Kita harus membuat perbandingan. Dan mungkin syarikat-syarikat pun akan tawarkan sesuatu juga nanti. Mesti, sebab dia adalah satu tanggungjawab dia untuk mendapat pelanggan dan juga bisnes yang lebih baik. Betul. Kalau dia tidak responsif, dia akan kehilangan pelanggan. Ya, betul. Setuju. Baik, kita ambil seorang lagi panggil Cik Wan Arifin. Cik Wan Arifin. Assalamualaikum Cik Wan Arifin.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi Encik Arifin dah tahu dah sedikit sebanyak tentang insurans pada malam ini? Oh, saya pengalaman dengan insurans ni banyak juga ni. Oh, dia lagi banyak pengalaman ini. Okey, mungkin boleh kongsikan. Insurans kenderaan saya ni, saya sebenarnya dah 2 kali pengalaman melibatkan jatuh motosikal. Okey. Jadi pertama kali dulu, setahun 2 tahun dulu jatuh motosikal, insurans tak cover apa benda yang workshop nak tuntut. Jadi terpaksa tambah duit sendiri pula. Nombor 1. Yang kedua pula, baru je sebulan lebih jatuh motosikal, kali ini cover pula. Oh, insurans yang sama ke? Insurans yang sama ke berbeza? Insurans berbeza. Oh, insurans berbeza. Bila jelas saya kena yang pertama dulu, saya pergi yang kedua. Tukar. Insurans lain pula, tukar. Tapi yang ni okey pula. Oh, okey pula jadi apa benda yang sebuah harga yang dikeluarkan oleh workshop di cover habis pula. Tapi masalah pulanya, bila kita jatuh aksiden ke apa benda ke, kita sendiri tak di cover. Maksud dia kita jatuh luka ke, patah ke apa benda, kita kena ambil satu lagi pula insurans. Ayat pula. Apa PA pula kan, personal accident pula. Ya, betul. Jadi pasal apa pula dalam motor insurans tu tak ada klausa yang mengatakan bila orang buat accident jatuh patah riuk pun kena cover jugalah kata. Jadi kena ada dua polisi pula dalam hal ni. Baik. Itu je. Baik, terima kasih banyak Cik Aware tu. Allah. Baik, lagu mana tu? Okey. Cik Wan Arifin ada dua pengalaman yang berbeza ya. Satu jatuh motosikal, membuat tuntutan, separuh dapat protection ataupun reimbursement daripada syarikat insurans. Satu lagi tak dapat. Betul, tak dapat. Satu lagi dia dapat tapi tak cover dia pula. Okey. Jadi saya secara spesifiknya tak boleh komen sebab saya harus mendapatkan fakta-fakta yang lebih lanjut. Jadi saya cuba nak berkongsi sedikit saja. Syarikat insurans memberi perlindungan berdasarkan Road Traffic Act. Di Malaysia ini ada Road Traffic Act ya. Yang mewajibkan semua pemilik kenderaan untuk memiliki minima polisi third party. Dan dalam tarif ada komprehensif, separuh orang pelanggan dia akan membeli komprehensif pula. Jadi dia lebih kepada bersifat untuk memenuhi kehendak Road Traffic Act, Akta tadi tu, Akta Jalan Raya Malaysia, dan juga untuk melindungi komprehensif kerosakan kepada kenderaan. Untuk yang akan datang, saya yakin syarikat insurans akan mengambil kira, akan packagekan sekali. Sekarang ini mungkin tidak boleh sebab polisi kita adalah yang preskriptif ya, bersifat preskriptif, iaitu kita tidak boleh menukarkan sebarang skop selain mengikut tarif. Tarif itu adalah satu yang preskriptif. Jadi yang akan datang, insya-Allah banyak lagi inovasi. Saya sebut tadi kan, innovation akan berlaku dengan memperkenalkan produk-produk yang lebih sesuai. Baik. Ya. Jadi setiap perubahan itu tak boleh dilihat daripada sudut negatif saja. Bila ada perubahan maka ada inovasi yang akan diserap sekali. Baik, ada beberapa perkara lagi mungkin Tuan akan kongsikan selepas ini. Sebelum itu kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. 2017 nanti kurang 2 bulan maka pengiraan insurans bermotor akan berubah. Jadi insya-Allah itulah yang kita nak bincangkan pada malam ini, dan kita ada seorang lagi pemanggil, harapnya pemanggil terakhir sebelum kita ajukan soalan-soalan seterusnya. Kita ada siapa di talian? Hello. Ismail. Encik Ismail dari Kuantan. Ya, dari Kuantan. Dari Kuantan. Okey, terima kasih Encik Ismail. Okey, baik. Encik Ismail ada soalan-soalan khusus kepada tetamu kita, silakan. Ini pengalaman Okey, secara ringkas Encik Ismail. Soalan ringkas saya ialah adakah Persatuan Insurans Amni tahu bahawa dalam proses tuntutan insurans ini berlaku penipuan yang menjadi mangsa ialah tuan punya kereta. Ya. Penipuannya macam ni.
Adjuster mengatakan tukar barang 1 ke 20 item. Dan mungkin ini dah dilulukan oleh insurans company. Kemudian dibawa ke bengkel. Bengkel akan tukar. Tetapi di sinilah berlakunya penipuan. Barang-barang yang ditukar bukan barang-barang original, dan barang yang dikatakan ditukar tidak ditukar. Kalau sesiapa yang tak tahu dengan part-part kereta, mungkin dia terima saja. Jadi tuan punya kereta yang rugi, insurans company dia tak rugi, dan juga bengkel tak rugi, adjuster tak rugi. Yang rugi adalah kita. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Ismail. Juga mengenai tuntutan. Ya, terima kasih Encik Ismail daripada Kuantan ya. Sebenarnya Piam amat arif dengan cabaran-cabaran industri kita. Seperti biasa, di mana juga, bukan saja di Malaysia, sekiranya ada kes tuntutan insurans ni ya, mungkin ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan ya. Jadi pihak Piam kita mempunyai beberapa inisiatif. Salah satunya adalah kita telah memperkenalkan Motor Research Consortium, iaitu salah satu syarikat yang dibentuk oleh yang perkhidmatan digunakan oleh syarikat-syarikat insurans untuk memberi maklumat-maklumat yang tepat tentang penggunaan barang-barang alat ganti contohnya. Lagi satu, bersama dengan pihak Bank Negara, pihak polis, custom dan juga pihak industri insurans, kita ada mengadakan VTRAC ataupun Vehicle Theft Reduction Committee untuk menengok ataupun menilai dan membuat penambahbaikan antara agensi-agensi kerajaan dan juga Piam, kerana kes kecurian kenderaan di Malaysia adalah yang ke-6 tertinggi di dunia. Jadi dengan adanya kerjasama agensi-agensi ini dan juga pihak Piam, alhamdulillah kadar kecurian telah menurun ya dari tahun ke tahun. Baik. Saya nak tahu juga mengenai jangkaan masa, kalau saya boleh jelas. Sebab kalau sekarang ni kita nak buat insurans, aku nak beli premium insurans, kejap saja 24 jam dapat. Tapi selepas ni mungkin mereka yang beli kenderaan baru dengan adanya sistem baru ini, boleh kita agak masa untuk mendapatkan insurans. Okey, bagus. Saya suka soalan ini sebab soalan ini juga ditanya oleh pihak yang berwajib, iaitu yang mengawal selia syarikat-syarikat insurans, iaitu Bank Negara, kepada pengendali-pengendali insurans ya. Jadi ahli-ahli kami yang ahli-ahli Piam dan juga MTA, saya diberitahu yang telah membuat persediaan yang amat rapi. Dan persediaan ini telah bertahun lamanya sebab Bank Negara telah membuat pengumuman pada tahun 2013. 2016 sebenarnya saya lupa nak bercakap tadi, kita adalah fasa yang kedua. Fasa pertama telah pun berlaku setahun yang lepas. Iaitu untuk polisi kenderaan motor boleh diperkenalkan produk yang lain. Jadi itu adalah lari daripada tarif ya. Itu adalah satu perubahan yang baru. Inilah fasa yang kedua. Fasa kedua kita dah buat persediaan. Jadi kalau saya boleh membuat jaminan ya, saya rasa syarikat-syarikat insurans dan juga syarikat-syarikat terkabut sudah bersedia. Tidak ada kemungkinan mungkin lebih lewat ke, tidak ada. Sebab kalau lebih lewat, dia akan kehilangan pelanggan sebab ada pelanggan-pelanggan yang syarikat penanggung insurans lain yang lebih efisien, dia akan dapat. Jadi kita 1 Julai tidak ada lagi sistem lama. Kalau ada company yang tak bersedia, maka habis. Okey, baik. Fat, soalan terakhir dari Facebook. Okey, ini soalan terakhir dari Facebook. Ini bukannya insurans berkenaan dengan insurans motor, tapi ini berkaitan dengan insurans nyawa. Okey, daripada Rosdin Syah Kati, katanya dekat sini, beliau ingin tahu dari sudut gambaran berkenaan dengan keterlibatan
pemohon insurans bernyawa bertujuan rujukan hak asasi khususnya pewaris mahupun kepada C penuntut dalam berkaitan dengan kemalangan. Bagaimanakah cara tuntutan kepada C melibatkan nyawa kepada C pemohon insurans dalam nahas? Apakah langkah cara perlu dilakukan dalam tuntutan tersebut khususnya kepada syarikat insurans berkenaan tuntutan kepada C pewaris berkaitan? Aduh. Dia punya soalan-soalan itu. Okey. Wah, kan? Okey. Cik Zani faham tak? Saya secara umum cara membuat tuntutan insurans. Mungkin inilah berkenaan dengan insurans hayat. Betul. Kita jenis polisi kita ada beberapa jenis polisi. Satu yang kita beli sendiri, satu lagi yang mungkin syarikat kita yang membeli. So kita kena tahu juga yang kes ini adalah yang dia beli sendiri ataupun syarikat yang dia bekerja yang membeli. Kalau dia yang membeli sendiri, dan dia harus menghubungi pertamanya adalah ejen dia. Sebab ini adalah salah satu servis yang perlu diperlengkapkan oleh ejen yang dilantik, sebab kalau membeli polisi selalu kita mempunyai ejen. Jadi kita harus mendapatkan nasihat daripada ejen kita. Kalau ejen kita tidak menjawab telefon kita dah ataupun apa-apa, kita boleh berurusan direct dengan syarikat insurans. Saya fikir tahap customer service, perkhidmatan pelanggan syarikat-syarikat insurans, sama ada insurans general, am ataupun insurans nyawa ataupun syarikat takaful adalah amat tinggi. Mereka mengambil berat segala feedback ataupun komplain. Jadi saya nasihatkan kepada terus membuat feedback kepada syarikat insurans yang terbabit. Okey, baik. Kita sudah pun nak sampai ke penghujung rancangan sekejap saja. Banyak benda nak tanya sebab benda baru. Kita pun banyak yang tak tahu. Tapi itulah, ini masa untuk kita suntik kesedaran kepada para penonton. Tapi kalau mereka yang nak tahu dengan lebih lanjut, macam mana caranya pula? Okey, kita datang 1 hari bulan Julai, kita ada sistem pengiraan kenderaan bermotor yang baru. Nasihat saya kepada pelanggan-pelanggan yang mempunyai polisi yang still in force, tidak perlu membuat apa-apa. Kepada yang mempunyai kehendak membeli polisi selepas 1 hari bulan Julai, pertamanya kita saya nasihatkan menjadi pengguna yang bijak, iaitu membuat perbandingan. Sebabnya harga premium kita akan berbeza antara satu syarikat insurans kepada syarikat insurans yang lain. Ini adalah untuk kebaikan. Jadi kita harus membuat perbandingan, dan juga kita harus mengamalkan pengurusan risiko sendiri. Kita harus mengunci kereta kita, kita harus menyimpan di tempat yang selamat dan sebagainya. Dan kita ada memberi maklum address website Persatuan Insurans Am dan juga syarikat takaful, iaitu untuk sesiapa yang nak menghubungi Persatuan Insurans Am, boleh membuat panggilan kepada 03 227 47399. Mungkin kita kena publish lah. Yang paling senang laman web lah. Laman web iaitu www.piam.org.my. Okey, baik. Dan untuk takaful iaitu www.malaysiantakaful.com.my ataupun nombor telefon 03-203-18160. Okey, baik. Tadi kita dah tunjuk di secara langsung tadi. Baik, itu dia laman sesawan yang anda perlu maksimumkan penggunaannya. Cari maklumat sebaik mungkin supaya bermula 1 Julai tadi kita tak menggelabah. Betul. Hang pun sama. Bermula 1 Julai saya nak tengok betul-betul lah. Sebab kadar premium dah berubah. Tapi bila habis insurans? Saya punya lepas 1 Julai. Tak ingat Lepas 1 Julai, betul. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Encik Zainuddin Ishak kerana sudi bersama kita. Satu perkongsian yang baik sekali. Kita harap ada susulan lepas ni sebab 1 Julai lambat lagi, jadi kita kena bagi hari-hari lah. Ya, betul. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, dan sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi 2 minggu depan ini, 2 minggu akan datang. Sebab apa? Sebab minggu depan tak ada siaran. Sebab kita memberi laluan kepada siaran lain pula. Ya, okey, baik. Kita jumpa nanti. Suara kita, hak kita. Assalamualaikum. Bye.